Kita ke perkembangan dari negeri di bawah bayu. Fokus hari ini, Kerajaan Negeri Sabah berjaya selesaikan 242,828 permohonan tanah. Perinciannya langsung bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, baik, sahih. Kerajaan negeri menerusi Jabatan Tanah dan Ukur JTU berjaya menyelesaikan 86.5% atau 242,828 permohonan tanah daripada 280,695 tunggakan permohonan tanah pada Januari 2015 setakat Oktober lalu. Baki tunggakan permohonan sebanyak 37,857 akan diselesaikan tahun depan. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, JTU melaksana inisiatif memproses semua permohonan tanah secara berkelompok berdasarkan kawasan yang dipohon dengan mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dan teknologi geospatial terkini bagi menyelesaikan masalah permohonan tanah yang tertunggak. Jelasnya, kerajaan menerusi inisiatif penswastaan pengukuran tanah. Anak negeri juga telah melantik juru ukur berlesen untuk melaksana pengukuran tanah bagi mengurangkan kebergantungan terhadap juru teknik ukur kerajaan. JTU juga akan mempercepatkan proses pengukuran permohonan tanah menerusi kaedah Field to Finish F2F dengan melaksana pengukuran lot dan pelan hitungan diselesaikan serentak di lapangan. Ini secara langsung akan memendekkan tempo memproses pengeluaran geran tanah. Penggunaan teknologi Global Navigation Satellite System yang baru dilaksanakan telah membolehkan pengukuran tanah secara berkelompok dilaksanakan dengan lebih cepat dan menjimatkan kos. Datuk Nizam mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menjawab soalan adun dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan mengenai strategi kerajaan bagi menyelesaikan isu berkaitan hak milik tanah dalam persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pembantu Menteri Pembangunan dan Perindustrian Muhammad Tamin Zainal berkata kerajaan negeri akan memastikan semua aktiviti ekonomi termasuk industri halal diberi tumpuan agar Sabah terus kekal menjadi destinasi pelaburan yang menarik di rantau ini. Pembangunan sektor halal akan ditumpukan di lokasi strategik sedia ada seperti di kawasan industri berkelompok kelapa sawit POIC Lahad Datu dan Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Dalam masa sama, pembangunan industri halal yang bersesuaian termasuk di daerah Tawau turut diberi perhatian berdasarkan kelebihan seperti bekalan bahan mentah, potensi pasaran dan kedudukan strategik. Beliau menjawab soalan adun balung Datuk Hamil Awang mengenai perancangan jangka panjang kerajaan negeri untuk mewujudkan Taman Perindustrian di Sabah. Setiap reka bentuk lebuh raya PAN Borneo telah mengambil kira aspek kejuruteraan serta memenuhi kriteria pihak Jabatan Pengairan dan Saliran. Ia bagi memastikan jalan raya baharu yang dibina tidak akan menyebabkan masalah banjir yang teruk di satu-satu kawasan. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri berkata kerajaan juga sentiasa memantau dan akan menyemak semula reka bentuk sistem perparitan berdasarkan keadaan semasa dan maklum balas penduduk sekiranya perlu. Beliau mewakili Menteri Kerja Raya Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin menjawab soalan adun Bongawan sempena persidangan Dun Sabah sekaligus menyangkal dakwaan projek PAN Borneo punca banjir kilat di beberapa kawasan. Dalam sidang sama, Datuk Limus memaklumkan Kementerian Kerja Raya telah membuat persiapan menghadapi monsun Timur Laut bersama beberapa agensi berkaitan. Ia termasuk melaksana pembersihan kawasan perparitan di seluruh negeri di bawah kawalan pihak berkuasa tempatan, Jabatan Pengairan dan Saliran serta Jabatan Kerja Raya bagi mengatasi masalah banjir kilat. Sementara itu, ketika menjawab soalan adun likas, Datuk Limus memberitahu projek kerja pembaikan paip pembetungan sepanjang jalan Kota Kinabalu Kudat dengan kos RM19.9 juta dijangka siap lebih awal daripada tarikh dijadualkan pada 9 November 2023. Jelasnya, teknologi baharu telah digunakan dalam kerja-kerja membaik pulih paip pembetungan itu.
Kementerian Pembangunan Luar Bandar Persekutuan KPLBP dalam proses memuktamadkan pelantikan kontraktor bagi pelaksanaan pemasangan lampu jalan kampung di negeri ini. Peruntukan berjumlah RM50,000 telah diluluskan bagi tujuan itu dan pelaksanaan projek dijangka bermula pada awal tahun depan. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Samad Jamri menjawab soalan adun dilantik Datuk Anwar Ayub dalam sesi soal jawab persidangan Dewan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Mengenai cadangan pemasangan lampu solar di semua kampung di negeri ini, Samad berkata pihaknya sedang meneliti cadangan tersebut terutamanya di perkampungan yang tidak mempunyai akses bekalan elektrik. Dalam sidang sama, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahilmi Yahya yang menjawab soalan adun sebatik memaklumkan projek pembinaan klinik kesihatan jenis 6 beserta kuartus di Sungai Tamang, Pulau Sebatik Tawau telah diluluskan. Ketika ini, projek tersebut masih dalam fasa akhir penyediaan pelan reka bentuk struktur oleh Jabatan Kerja Raya dan dijangka siap 28 Februari tahun depan. Sementara tawaran tender dijangka bermula pada pertengahan tahun depan. Sementara itu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Yaakob Han berkata, Digital Nasional Berhad DNB belum mempunyai perancangan untuk melaksanakan projek rangkaian 5G di kawasan pedalaman. Ketika ini, DNB sedang melaksana projek rangkaian 5G secara berfasa dengan memfokuskan kawasan yang mempunyai tarikan aktiviti ekonomi tinggi khususnya melibatkan sektor perusahaan dan industri. Datuk Yaakob menjawab soalan adun Bongawan mengenai status jalur lebar 5G bagi kawasan pedalaman di negeri ini. Kementerian Belia dan Sukan Sabah melaksanakan program jangka panjang dan pendek berasaskan latihan dan kursus bagi melahirkan belia berkemahiran tinggi dalam industri. Pembantu Menterinya, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, kementerian juga akan membantu membangunkan ekonomi belia dengan menjadi pemudah cara bantuan dana skim Jaya Usahawan Beli Syabas yang disediakan kerajaan negeri. Pada tahun ini, dana berjumlah ringgit Malaysia 10 juta telah disediakan kepada golongan belia yang menceburi bidang perniagaan. Skim ini terbagi kepada dua kategori iaitu ringgit Malaysia 2,000 diberikan kepada mereka yang baru memulakan perniagaan dan ringgit Malaysia 5,000 pula diberikan kepada mereka yang mengembangkan perniagaan. Beliau berkata demikian sewaktu mewakili Menteri Belia dan Sukan, Datuk Elron Angin menjawab soalan adun kepayan Jenny Lasimbang. Dalam pada itu, Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, beberapa langkah dan program akan dilaksana bagi memastikan umat Islam di negeri ini boleh membaca Al-Quran dengan baik. Ia termasuk pembinaan sekolah agama dan bekerjasama dengan JAKIM mengadakan kelas Al-Quran dan Fardu Ain Khafa. Tambahnya, subjek Al-Quran turut dijadikan sebagai subjek teras kurikulum pendidikan agama serta mengadakan ihtifal ilmi peringkat sekolah, zon, negeri dan kebangsaan. Beliau menjawab soalan adun dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan. Sementara itu, Pembantu Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan, Datuk Fairuz Rendan memberitahu, pelbagai inisiatif dilaksana kepada golongan saudara baharu termasuk menyediakan kelas bimbingan saudara kita bagi memberi pendidikan agama Islam. Ya, sekian paparan dari negeri bawah Bayu. Kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, teruskan. Terima kasih, Anne.